wawancara hari ini mengenai dengan Diecast Custom Show yang akan kita bawakan pada pukul 9.40 pagi ini nanti. Jadi rasanya kita akan terus saja memandangkan, saya rasa banyak soalan-soalan yang bakal kita ni ajukan kepada dua kreativator lah terus ya. saja. Kita akan terus saja kita bercakap mengenai dengan hati dan juga mental Diecast Custom Show. Jadi menjemput ke studio sampai pagi hari ini kita ni bersama dengan pengasas Diecast Custom Show, Abang Jazli Johan. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga Ashraf Alam bin Tuah ya. Ketua Juri Hobi 94BN. 64BN. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ni mengetahui mengenai dengan acara Diecast Custom Show, mungkin boleh Jazli perkenalkan diri dan juga apa sebenarnya hobi diecast ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazli, merupakan pengasas daripada Diecast Custom Show. So, Diecast Custom Show memang ramai bertanya-tanya apa itu diecast. Jadi diecast ni merupakan kereta skala kecil lah, tapi kalau daripada kami punya tim, kami fokus kepada berskala 164. Jadi setiap kali kami event akan memfokuskan kepada competition, iaitu seni rekabina diecast dan juga miniature lah, diorama, tapi sama juga skala 164. Jadi 164 maksudnya kalau orang yang indah faham apa tu, milimeter kah? Apakah tu maksudnya? Okey, kalau paling senang 3 inci lah. 3 inci lah. Kereta 3 inci lah. Maksudnya kena panggil pun 3 inci je. Jadi itu memang sudah standard Size. gelarannya, Yes. size 164 itu. Alhamdulillah. Itu Jazli, kita ni sudah mengetahui serba sedikit. Dan kalau Ashraf sendiri di sini diperkenalkan sebagai ketua juri untuk hobi 164 BN Atua. Jadi di mana boleh menempatkan Ashraf itu sebagai juri? Adakah kerana sudah lama berkecimpung dalam bidang yang dinyatakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk soalan itu lama lama lah, tapi based on daripada kawan-kawan, so dorang yang mempush untuk suruh jadi juri lah, which is ada some of experience yang pengalaman yang pernah mewakili membawa diecast ni ke luar negeri lah, bukan saja kita di Brunei ni lah. Jadi saya sendiri pun pernah membawa diecast daripada Brunei ni, contohnya macam ke Malaysia lah. Sabah, Sarawak, and then Kuala Lumpur juga lah. Jadi so dorang bagus itulah macam cakap better jadi juri lah, based on experience. Pengalaman. Pengalaman dan juga kalau saya sendiri daripada hasil kerja lah, hasil kerja Ashraf. Macam Ashraf merupakan salah seorang juga wakil daripada Brunei yang ada menghantar tempahan ke luar negeri seperti Australia, daripada negeri-negeri yang bukan di sinilah. Jadi di sana sudah kami boleh melihat kebolehan itulah, kepercayaan orang luar kepada kita ni, so why not? Hasil karya, kerja tangan diecast-nya cukup menarik sekali. Dan kalau kita bercakap dulu mengenai dengan adanya aktiviti yang akan diadakan sebenarnya masa ini sedang berlangsung tu Brunei December Festival. terus sama memeriahkan BDF 2022. Dapat diceritakan sedikit? Okey, alhamdulillah untuk tahun ini kami ikut serta untuk 2 acara lah, di mana yang sedang berlangsung masa ini di Bradex, sempena Local Product Expo, di mana kami sana mengeluarkan aktiviti kami itu untuk mostly kepada services lah, untuk tempahan apa. Tapi berbanding untuk hati dan mental, di mana 23 hingga 25 Disember nanti di An-Najat Shopping Complex. Di mana sana memfokuskan topik utama kami hati dan mental. So jadi ia merupakan hobi ni alternatif untuk penjagaan hati dan juga penjagaan mental kita ni lah. Kalau macam contoh orang sudah seharian bekerja apa semua. So why not instead of benda-benda lain, hobi pun jadi part of untuk kita ni menenangkan fikiran, release to let go all your creativity apa semualah, menciptakan sesuatu karya itu. Jadi itu adalah antara objektif kenapa acara ini diadakan, adalah untuk menjadi satu mekanisme sebenarnya untuk supaya indah luan stres ataupun tertekan dengan kerja. Jadi hati dan mental itu dijaga dengan memfokuskan kepada hobi membuat die casting ini. Sebenarnya kita ada beberapa
paparan gambar yang ingin diperlihatkan, dikongsikan supaya orang ramai lebih mengetahui apakah itu die-cast dan juga miniatur yang dimaksudkan. Dan ini adalah antara gambar-gambar yang mungkin boleh diterangkan. Ini antara produk pameran kalau ini merupakan aktiviti kami yang terbaru hari itu masa last year BDF bulan 12. So ini yang dihantar daripada peserta-peserta semualah untuk pertandingan itu. Jadi ini antara gambar-gambar yang sempat kita rakamkan. Yes, ini seperti contoh ini yang dihantar daripada Indonesia. Di mana kami juga menerima daripada luar negeri lah yang akan ikut bertanding untuk why not we compete levelkan dengan melihat hasil karya daripada Indonesia juga apa yang menghantar kemari. So dalam arti kata lain kami sudah cuba memecah ke dunia luar lah. Ada melangkah setapak lagi penyertaan itu bukan saja di kalangan orang Brunei kita ni, tetapi juga di rantau ataupun negara-negara jiran. Ini cukup menarik sekali. Yes, ini yang tadi kami maksudkan dengan diorama lah, selain daripada die-cast, ini kira miniature yang berskala sama aja 164. Jadi sebenarnya bukan sahaja kenderaan yang dapat dilihat tetapi juga bangunan kawasan perkampungan. Ada konsep dan juga format seperti ini konsep Palestin lah yang hari itu ada orang buat je. Orang Brunei. Orang Brunei. Alhamdulillah. Cukup mengagumkan dengan efeknya apa semua tu all the details satu meter lah. Kalau dilihat dengan adanya jemputan untuk Jazli dan juga Ashraf ke Studio Rampai Pagi, saya percaya bis kita mungkin antara yang terawal cuba menonjolkan hobi die-cast custom ni, custom show ni. Jadi sudah menyorang agak lama. Saya percaya mungkin secara rincinya sejak bila ni mula menampilkan diri mendedahkan genre ataupun jenis hobi macam ni ke masyarakat Brunei. Kalau saya sendiri pada tahun 2014 ujung tahun dan 2015 start berkarya lah. And then time itu belum lagi banyak yang kemudahan yang ada masa ni lah. Macam contohnya macam masa ni mostly 3D print itulah yang ada. And then kalau yang dulu terpaksalah berkakas barang-barang lama, barang-barang awal, barang-barang terpakai itulah. Terpaksa digunakanlah di custom, disambung apa itu. Kalau masa ni banyaklah kemudahan itu seperti 3D printer itulah mostlynya. Kalau kita ni masukkan sana saya tahu pasang saja ke cuma itulah. Sebenarnya pun jual lah. Bagaimana pula dengan Jazli? Kalau saya sendiri bermula saya agak barulah 2019 tapi setelah berkumpul dengan orang-orang lama di sana juga timbulnya idea barang kamu ni boleh pergi jauh ni, why not? So itu tu kami datangkan juri daripada luar negeri seperti macam contoh last year kami buatkan sesi sharing session bual bicara dengan one of die-caster yang daripada Indonesia yang mendapat 1 juta followers di YouTube. So kan dapat slot untuk mengambil masanya sejam itu memang susah lah. Jadi alhamdulillah diorang iktiraf kami, jadi kami buatkan live sharing session bertukar pandangan, nasihat apa daripada yang luar negeri apa itulah. Diorang kelulusan pada tahun 81 tahun ni masih lagi dalam fasa penularan. Jadi virtual itu berhubung secara virtual itu antara hikmah sebenarnya. Kalau kita ni akan menjemput narasumber daripada luar negara untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mereka. Dan untuk acara hati dan mental sebenarnya bila yang akan diadakan? Hati dan mental itu 23 hingga 25 Disember di Anajat Shopping Complex. Bermula 9 pagi sampai 9 malam lah macam itu. Dan ini adakah ia merupakan satu pameran ataupun adakah ia satu peraduan? Bagaimana aktivitinya? Aktivitinya meluas sedikit. Part of hobi-hobi lain yang kami kumpulkan seperti Tamiya kalau untuk die-cast sahaja ia akan ada pertandingan. So pertandingan adalah reka bina die-cast dan juga untuk tahun ini semua kategori yang baru lah. Just because kami kan mau melihat lagi, mengasah lagi bakat baru, idea-idea baru daripada orang Ketan ni lah. Antaranya? Antaranya contoh Mad Max, one of the category, and then lagi satu
kereta-kereta daripada Europe. Sebab kalau di Brunei masa ni mostly kereta Jepun saja yang dorang masuk. Yang dorang anulah, yang dorang Customize. customize kereta-kereta anu tu jarang. So kami buat itulah, and then ada pertandingan diorama je yang miniature tadi, tapi bertemakan dengan nature, alam. So anything dorang buat as long ada mungkin laut ke sungai apa, we want to focus on that anulah, melihat kemahiran dorang punya detail lagi. And then apart from that, I think ada perlumbaan je lah, perlumbaan Hot Wheels itulah. Mungkin betul lah seperti yang Jazli nyatakan, sebelumnya kita ni selalu melihat adanya replika kereta-kereta daripada Jepun ya. Jadi ini rasanya mungkin sudah mudah untuk mendapatkan reka bentuk atau replika kereta dari mana tadinya, daripada Jerman, Eropah macam itu. Bis kita selaku pencinta ataupun sebagai seorang diecaster yang tegar lah, apabila melihat bertambahnya para kreativiti, para kreativator lah, macam mana perasaan kita? Adakah terasa tersaingi ataupun merasa gembira? Macam mana Ashraf? Kalau dari aku memang rasa gembira lah. Pasal banyak demo yang ikut membuat channelnya. The more idea tu lah. Daripada macam sebelum ni cuma kita ni sejang ada idea channel. Tapi kalau sudah banyak yang bersaing atau for me aku kena kisahlah. And then kalau yang lain tu kalau ada yang ikut yang baru-baru tu, banyak kreativiti yang dorang bolehan tu bagi share idea tu. So for me baguslah persaingan yang sihat lah. Ya, lebih banyak saingan, lebih banyak kepelbagaian. Kadang-kadang mereka pun dapat menikmati apa yang telah pun dihasilkan oleh pereka-pereka diecast yang lain. Sebenarnya kita ada satu paparan poster mengenai dengan Hati dan Mental Diecast Custom Show yang dapat kita kongsikan bersama. Ya, ini dia. Just Cruising. Betul? Bukan vandal. Apa tu maksudnya? Okay, kalau ni actually Hati dan Mental, Just Cruising, bukan vandal. So mostly kalau secara ratanya lah anda pulang semua. Kadang kalau macam orang-orang kereta berkumpul berjalan ramai-ramai, persepsi orang tu kadang melihat orang ni kan belum buat dia apa dia akan something to do with vandalism, but actually we just wanted to enjoy the scene, keindahan alam berjalan ramai-ramai tu. It's a best best thing moment to do lah, best moment ya. So kami kaitkan je di sanalah untuk daripada aktiviti kami. Ada pelang yang kereta-kereta bandar bertanya lah, ni kamu ni ada konvoi ke apa? No, kami semua kereta miniatur. Ya, miniatur saja. Kami ada konvoi apa semua. Ada lah. And then orang lihat lagi yang seperti poster tu to go di Kuala Belait kan. So ada yang tanya, so startnya di sana ke tu apa ni? Indah pulang ya. Satu just mengambil, because poster-poster kami sebelum ni kami ada masukkan mungkin jambatan SUAS, yayasan. So we just want to lihatkan ke dunia apa ada di Brunei. So maybe one of the to go di Kuala Belait jadi satu daripada satu kami punya poster untuk jadi kadang-kadang itu hanya sebagai prop saja, perhiasan saja. Tetapi tepat mencapai objektifnya untuk menarik perhatian orang ramai semestinya. Betul. Dan sebelum itu juga ini memandangkan adanya beberapa pertandingan kategori di acara ataupun aktiviti Hati dan Mental Diecast Custom Show. Dari segi penilaian mereka, bagaimana Ashraf membuat penilaian bagi setiap karya, terutamanya poin-poin penting yang akan diambil kira untuk mendapatkan markah yang tinggi? Mungkinkah dari segi lakaran, hiasan ataupun ada lagi tambahan-tambahan kit sana sini kah ataupun macam mana? Okey, kalau untuk pengiraan markah, kalau aku first yang dilihat dulu temanya tu. Apa tema yang diikutnya tu. And then selaras ke sama yang kereta yang diantaranya. Kalau artinya kalau selaras, lepas tu baru terlihat dia punya finishing. Finishingnya macam mana, kalau quality bagus, and then functionnya, and then ia punya effort untuk membuat barang itu je lah. Kita ni lihat pasal customer ni mestinya macam effortnya, kesungguhannya untuk membuat kreativitinya tu. So di sanalah je lihat, and then jam tadi pun functionnya tu, and then
di sana kadang baru tahu membagi markah lah, adalah part-partnya lah. Apalagi additional value-nya. Kalau sebelum itu barangkali kereta tu yang kena tahu bukannya hanya buka buka keluar, tetapi ini kerana kreativiti buka atas dia. Itu mungkin ada dari segi penilaian juga. Sebenarnya tu kombinasi warna, pemilihan. Kadang-kadang original ya macam kereta bandar banyak. Ya umpamanya ni yang saya faham para die-caster custom ni diorang ni Indah dapat diaplikasikan hal impian itu pada kereta sendiri. Jadi kepuasan itu dicurahkan kepada model-model kereta, replika kereta tu. Mostly yang datang kepada kami yang membuat tempahan kita tu sentimental value. Ada yang keretanya dulu kereta sama impianku semaninya. Accidentnya kereta tu dia lagi ada condemn. So boleh buatkan. So orang lihatkan gambar, kami buatkan balik lah. Jadi ada kenangan untuk diorang simpan. Jadi sebagai kenangan juga dari segi kereta. Dan tadi juga Jazli ada memungsikan bukan sahaja kereta-kereta, tapi juga ada tempat-tempat menarik. Betul. Tempat-tempat menarik seperti contoh ada yang dibuat daripada rakan kami Tuan Raslan, mereplika panggung Borneo, yang mana masa ni kalau zaman kita ni tempat itu memang ada sampat, tapi untuk generasi muda panggung Borneo di mana letaknya tu, pernah kena masuk, macam mana usulnya. Jadi mungkin saja barang-barang replika sebeginiannya ia boleh dijadikan itu, dinyatakan ada sentimental value. Umpamanya pertemuan pertama bersama pasangan panggung Borneo kan. Jadi semasa anniversary dihadiahkan replika panggung Borneo, atau masa permulaan memulakan hubungan dan pasangan 60 tahun lepasnya kita kami wagon aninya. Barangkali membuat tempahan itu. Ada yang membuat tempahan macam untuk diorang punya besar lah, diorang punya bos besar, jadi dia replikakan tempat kerjanya di office, bangunan office contohnya. Sebagai satu hadiah customize juga, satu yang personal kepada orang yang tersayang. Tepat sekali. Dan mungkin tadi seperti dari cerita personal lah pula tu. Selalunya kita ni menghargai barang-barang adik dan tercetusnya idea macam mana ni pun kerana tujuan personal tu sebenarnya. Seperti yang nyatakan tadi, Indah dapat kita ni apply ke kenderaan tani, so kita ni apply karya-karya tu pada replika kereta ataupun kenderaan ni. Baik, kalau kita ni lihat gambar-gambar kereta, replika kereta yang ada di atas meja ni, ini kereta berskala kecil ataupun bersaiz kecil, nyatakan tadi lebih 3 inci ataupun 164. Jadi ini adalah dihasilkan sendiri atau bagaimana? Sendiri, mungkin sendiri. Ini semua sendirilah. Dan cemani pun sebenarnya awalnya bukan cemani, macam ia ada enjin, dan dipotong dibuatkan enjin. Dari kosong lahnya orang. Jadi enjin itu dibuat daripada material macam-macam. Asal ada usul enjin. Asal ada usul enjin itulah. Jadi memerlukan ketelitian. Mungkin dapat diangkat yang keretanya saja. Keretanya dah dapat. Memang sudah melekat. Sudah ada parkingnya di sana. Mungkin boleh dilihatkan. Jadi orang ramai boleh melihat bagaimana ketelitian kereta yang telah pun lagi sama macam originalnya. Memang orang kalau 90% lah, model kereta tadi dah dapat sebut di sini, tetapi saya rasa bis kita pun boleh menggambarkan ni model kereta jenis sekian-sekian ya, tetapi ada penambahan nilai di sana dari segi kreativiti macam ni kenapa ianya di kalau ni temanya, kalau kita ni maklum di Australia kadang ada masanya web attack season di mana laba-laba besar ni, kira temanya tu yang kami bawakan sini, ada sarang laba-laba terbiar macam tu. So ada cerita-ceritanya sendirilah. Jadi setiap rekaan ada mempunyai cerita yang tersendiri. Bagi orang yang berminat untuk ikut serta di dalam pertandingan tersebut, bagaimana caranya untuk mereka ikut serta? Okey, kalau untuk yang baru melihat iklan ni dan kan ikut serta, mungkin sudah terburu-buru pulang sebenarnya sebab due date-nya 23 sampai 25, tapi masih dibukakan. Masih boleh dibukakan penyertaan. Untuk tahu kalian ni buat pertama kalinya, penyertaan untuk semua adalah percuma. Kalau sebelum ni kami kenakan ada fee, yuran. Tapi untuk kalian ni kami bagi percuma sebab untuk Indah menterhadkan karya-karya bis diorang lah. Jadi tema pun open macam mana? Tema ada 4 kategori yang kami anakan. Tapi untuk penghantaran bebas. Sebab kadang ada orang yang akan hantar banyak tapi memandangkan ia ada fee jadi ia ragu-ragu. So yang hantar 1, tiada 2. So untuk kalian ni, why not?
antara saja semua. Tidak ada dikenakan. So bis kita bebaslah berkarya. Sekali lagi bermula bila ni pameran ini? 23 hingga 25 Hujung minggu juga ni ya. Yes. Jumaat hingga Ahad. Ahad, betul. Ya. Jadi dinyatakan tadi akan diadakan di salah sebuah gedung perniagaan terletak di Beribi. Untuk mengetahui lebih lanjut saya percaya ada media sosial yang boleh diikuti. Ada Bagaimana? media sosial kami di IG, Facebook, Diecast Custom Show. Ikut saja. Samalah dua-dua Diecast Custom Show. Dan mungkin melalui talian hotline kami WhatsApp 8308080. Menjadi kemusykilan bagaimana juri memastikan yang ini adalah merupakan satu hasil kerja asli orang tersebut, individu tersebut. Itu ada perbezaan poin je. Ada perbezaan. Kalau di Brunei kami tahu buatan siapa. Buatan siapa. Oh, jadi kita sudah mengenali Ani Koreasiano. Ya, cuma kalau kadang orang tu ia akan ikut tapi dia pandai membuat. Jadi dia menempah arah customizer lain yang mengantar. Itu kami masih dapat terima. Sebab itu jadi sumber pendapatan untuk orang lain. Why not? Dia kena tempah orang yang berlawan itu ia punya rezeki lah kalau yang menang apa. Tapi sana ada kalita, ada perbezaan markah lah kalau point itu draw. So juri yang akan anilah yang sendiri menilai lah. Jadi adakah Ashraf sendiri yang hanya seorang diri yang akan menjadi juri dan mungkin ada lantikan juri daripada ahli-ahli lain? Ashraf sebagai ketua juri mungkin ada satu atau dua lagi lah daripada orang-orang lama yang akan disuruh. Okey. Pertemuan Ashraf, Jazli dan saya percaya dengan rakan-rakan lain adalah bermula daripada satu acara yang nyatakan di sanalah bis kita berjumpa semua ni para creator untuk diecast custom show ni. Jadi setakat ini berapa ramai sudah rakan-rakan yang agak tegar dalam hasil karya diecast ni? Kalau kumpulan kami Hobby 64BN yang Hobby 64BN itu kira pengasas semua untuk diecast custom show kami seramai 13 orang masa ni yang akan berkumpul untuk muzakarah, bertukar pandangan idea apa semua. Tapi kalau mengikut daripada peserta yang dalam WhatsApp group yang ikut sharing idea untuk ke luar negeri tu memang I think ramai sampai 200-300 orang di Brunei tu termasuk peminat sini walaupun orang tu klien ataupun pelanggan. Walaupun orang cuma pengumpul, walaupun cuma pengumpul jadi dalam hobi diecast ini ada yang mereka, ada yang mencipta dan juga ada yang mengumpul sahaja. Hobinya mengumpul saja untuk koleksi saja. Jadi bagi kepada Ashraf, selama menjadi juri, apakah antara peningkatan yang Ashraf boleh saksikan dari segi karya-karya yang telah pun dihantar? Peningkatan time to time event memang ada peningkatan lah. Kita ni mostly orang Brunei ni. And then bukan saja setakat umur-umur yang macam kami ni. Anak-anak muda pun memang dorang punya hasil itu memang orang ada boleh peningkatan tahan. Boleh tahan. Paling muda penyertaan berapa? 14 tahun yang baru-baru inilah di sempena Hari Belia hari itu 14 tahun. Dan apa yang telah pun beliau hasilkan? Sama je satu kenderaan itu sama daripada Jepun lah. Tapi itu memang selalu untuk permulaan untuk orang-orang muda di Brunei inilah, di Brunei mesti diorang kereta-kereta Jepun lah. Berbanding daripada kalau macam di Indonesia mostly kereta-kereta fantasy. Yang mana kereta tu diorang ubah ada pistol tak apa, ada boleh terbang tu dia genre di setiap tempat ni berlainan. Okey. Ashraf sendiri genre ciptaan itu lebih kepada racing car ke ataupun ada kepelbagaian genre yang? Kalau aku ikut kereta yang banar-banar adalah. Macam ini pun ini ada yang kereta yang ada real carnya lah. Jadi aku ikut duplikat semua. Cerita tapi orang kali on the road confirm pulang ni kena undang oleh trafik. Bebon dan kalau Jazli kalau saya lebih juga kepada fantasy, bukan fantasy lah, more kepada yang lain daripada yang lain. Macam contoh one of the yang Bon Syekh ni I make it Broken Journey. So ni kereta usang sudahlah, ada bertagar-tagar apa, even actually ada this one is glow in the dark lah. Kalau saya torch tutup lampu ia akan glowing semua. Jadi saya more kepada
fantasy punya fantasy punya penghasilannya. Penghasilan Kos dari barangkali perlu imajinasi. tanyakan. kos Memandangkan dalam- ada beberapa modifikasi yang dibuat pada kereta replika asal. Dari segi kos, selalunya lebih kepada mana perbelanjaan itu? Kepada warna catnya kah? Ataupun saya percaya pun walaupun tayaran tu kadang-kadang ditukar je tu. Ditukar. Sungguhnya replika kereta tu bah. ditukar. Bagaimana dari segi kos? Adakah berbelanja ni orang tadi memang Berbalik berharga? kepada Ashraf punya tadi, kalau ikut kreativiti masing-masing. Kalau Ashraf lebih kepada bahan terbuang. Jadi kosnya agak minimal lah. Mungkin spray pun mostly kalau di Brunei 80% masih menggunakan spray tin yang direct saja. 20% sudah beralih kepada airbrush. Jadi untuk Airbrush, airbrush itu colornya akan ada different lah, macam contoh color yang 3D, ada yang berkristalize apa semua. Crystallize. Kalau macam ada yang kreativitinya kurang, so mungkin perbelanjaannya akan agak lebih banyak lah dalam membeli parts-parts yang ready-made, macam spoiler ready-made daripada 3D printer apa semua. Berapa lama sebenarnya untuk mencipta satu Satu hasil? Okey, ini soalan lazimnya. Kalau kami expo apa soalan lazim. Mungkin Ashraf boleh share dululah berapa lama. Berapa patah umpamanya saya Nula, berapa patah tadi kita membuat aninya? Kalau macam yang cuma ekstrim ni lah, aku panggil ekstrim lah. Ngambil masa sebulan ke 3 bulan lah. Tapi depend lah masa yang ada lah. Masa dan jua mood. Melihat Kalau mood waktu lengang ni. kalau walaupun masa ada barang ada, kalau mood dan idea anda masuk mungkin sampai 1 ke 2 tahun. Ada yang boleh menunggu sampai 1 ke 2 tahun lah. Sebenarnya kadang-kadang menunggu ilham itu datang untuk menghasilkan detail-detail yang begitu terperinci. Yang akhirnya harapan dari pengasas dan juga penganjur sebagai pengasas dan penganjur Diecast Custom Show ini. Harapan kami masih samalah seperti dulu, kan membawa lagi bakat-bakat baru untuk mewakili Brunei di luar negeri. Itu masih samalah, di samping menjadi pendapatan sampingan bis diorang. Itu yang paling utama, because kalau daripada scene kami masa ni, zaman kita ni orang berjarah berkarya bulur, so why not ada aktiviti sampingan selain daripada kegemaran, ianya juga boleh menjadikan hasil pendapatan bis diorang. Jadi peningkatan itu lagi diutamakanlah. Event ke event kami berharap bis diorang akan upgrade diri masing-masing. Jadi bukan hanya melihat kepada jumlah yang sudah dihasilkan dalam beberapa tahun yang ditarget, tetapi sebenarnya kualiti itu juga penting. Satu soalan akhir untuk Ashraf. Dinyatakan ada menerima tempahan daripada negara luar iaitu Australia. Jadi harga yang ditetapkan bagaimana? Adakah itu yang merupakan belian terbesar, nilai terbesar yang pernah diterima ataupun macam mana? Okey, kalau nilainya memang terbesar lah. Tapi pasal kos penghantaran itulah yang mau dikira. Tapi kalau ikut ia punya modifikasi, masih sama dengan local punya price lah. Cuma kenapa aku charge ia mahal, lebih naik lagi naik pasal ia punya kos penghantaran lah. Baik, jadi di sini kita melihat hobi ini boleh bukan hanya orang akan terus mengembangkan daya cipta bis kita, tetapi ia boleh membantu dari segi hal menjana pendapatan juga hanya. Jadi sebenarnya kalau ada masa lagi banyak peluang lagi soalan Datuk. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, pengasas Diecast Custom Show Jazli Johan atau lebih dikenali sebagai Jazz, dan juga Ashraf Alam bin Tuah, Ketua Juri Hobi 64BN. Terima kasih kerana sudi hadir. 164. Ya. Dan sekarang model-model ini saja yang dapat dilihat melalui Rampai Pagi. Kalau ingin melihat lebih banyak lagi, sebenarnya Auda boleh mengunjungi Expo Produk Tempatan yang telah pun berlangsung kemarin sehingga 4 Disember. Auda boleh berjumpa juga bersama dengan Diecast Custom Show di sana melalui expo tersebut, dan pada 23 hingga 25 Disember diadakan Hati dan Mental Diecast Custom Show di mana ada pameran dan juga ada pertandingan. Ya, di salah sebuah gedung perniagaan yang terletak di Beribi. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.